Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Hairil dan hari ini saya akan menyambung topik kebarangkalian 2 dan saya akan berfokus kepada bagaimana untuk membina ruang sampel yang tepat bagi soalan-soalan SPM yang melibatkan penggunaan nama. Okey, saya dapat soalan yang banyak daripada Telegram, daripada WhatsApp, daripada pelajar-pelajar saya dan juga orang luar di sana yang bertanya macam mana nak menentukan sama ada nama yang digunakan tu perlu diulang ataupun tidak. Jadi, saya akan jawab dalam video kali ini. Sebelum saya pergi kepada contoh dan soalan-soalan, saya akan terangkan dulu kaedah penentuan bilangan ruang sampel. Langkah yang pertama ialah kita kena kenal pasti jumlah tugasan yang dinyatakan dalam soalan. Okey. Sekiranya hanya terdapat satu tugasan dalam soalan, maka jawapan kita tidak boleh ada pengulangan pasangan. Sebagai contoh, sekiranya kita dah ada jawapan AB, maka kita dah tak boleh dah ada BA yang terbalik kepadanya. Sebaliknya, sekiranya soalan tersebut menyatakan 2 tugasan, maka kita boleh buat pengulangan pasangan. Okay, sebagai contoh, sekiranya kita dah ada AB, kita juga boleh ada BA, iaitu pasangan yang lawan kepada dia. Setelah kita kenal pasti bilangan tugasan ni, baru kita boleh bina ruang sampel. Tetapi mestilah mengikut arahan soalan. Sebab kadang-kadang ada soalan dia nak berpasangan tu mesti lelaki dan perempuan. So lelaki-lelaki tak boleh. Ada soalan yang nak lelaki dan lelaki saja. Ada soalan yang nak mengikut kumpulan ataupun kelab pasukan saja. So kita kena rujuk kepada soalan tu. Jadi tanpa melengahkan masa, saya tunjuk contoh yang pertama untuk bagi lebih jelas. Apabila saya dapat soalan yang melibatkan nama macam ni, saya akan terus buat perwakilan. Saya akan wakilkan Aizat sebagai A, Badrul sebagai B, Ching sebagai C, Eza sebagai E, Fazura sebagai F, Gani sebagai G, Haliza sebagai H dan Jasnita sebagai J. Saya mengambil pangkal nama bagi setiap individu yang dinyatakan dalam soalan. Sekarang saya baca soalannya. Setiap sekolah perlu memilih seorang pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Inilah arahan soalannya. Dia nak lelaki dan perempuan. So lelaki-lelaki tak boleh, perempuan-perempuan pun tak boleh. Bagi mewakili sekolah masing-masing. Itu lagi satu arahan. Sekolah masing-masing sahaja. Jadi tak bolehlah nanti cross pelajar di sekolah SMK Raja Kapur nak berpasangan dengan pelajar di SMK Sultan Melaka, tak boleh lah. Sebab dia nak sekolah masing-masing. Dalam acara bergu campuran dalam kejohanan badminton. So sekarang kita kena tentukan ada berapa tugasan dalam ni. Okey, jawapannya soalan ni hanya meletakkan satu tugasan, iaitu untuk bermain badminton bagi acara bergu. Apabila hanya satu tugasan, maka tidak boleh ada pengulangan pasangan. Sebagai contoh, pasangan yang pertama ialah Aizat Ching. Akan ada yang tanya, kenapa terus Aizat Ching bukan Aizat Badrul? Okey, ingat balik, soalan ni nak laki perempuan. Kalau Aizat Badrul dah jadi laki-laki, tak boleh lah. So Aizat Ching, Aizat Eza, Aizat Fazura. Boleh tak Aizat dengan Haliza? Tak boleh juga. Sebab Aizat di SMK Raja Kapur, Haliza di SMK Sultan Melaka. Dia tak boleh bergabung sebab dia nak sekolah masing-masing. Jadi itu sahajalah pasangan untuk Aizat. 3 pasangan untuk Aizat. Badrul pun sama juga. Ada 3 pasangan untuk Badrul, iaitu BC, BE, BF. Okay, sekarang baru akan timbul. Kita dah buat mula dengan A, kita dah mula dengan B. Boleh tak sekarang ni kita nak mula dengan C pula? Bermaksud kita nak buat pula C dan A, Ching dan Aizat. Boleh tak? Jawapannya tidak boleh. Sebab apa? Sebab hanya ada satu tugasan. Dan apabila satu tugasan, tiada pengulangan. Jadi kita dah ada AC di sini, maka kita tak dibenarkan tulis CA pula. So habis maknanya Raja Kapur, SMK Raja Kapur itu saja pasangannya. Kita boleh terus kepada pasangan di SMK Sultan Melaka, bermula dengan Gani Haliza dan Gani Jasnita. Okay, dan sama jugalah tak boleh patah balik Haliza ke Gani, tak boleh sebab kita dah ada Gani Haliza. So, itu sahaja ruang sampel untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua.
Macam tadi saya wakilkan dulu Aizat sebagai A, Badrul sebagai B, Ching itu C, Eza E dan Fazura F. Seorang pelajar lelaki dan seorang pelajar perempuan dari kelab sains akan dipilih untuk bertugas pada perhimpunan co-curriculum sekolah. Okey, sekali lagi dia nak lelaki seorang, perempuan seorang. So, mesti lelaki dan perempuan. Pelajar pertama yang dipilih perlu menjadi pengurusi majlis. Manakala pelajar kedua bertugas menaikkan bendera. Nampak tak kita dapat lihat kat situ sekarang ni bukan lagi satu tugasan. Kita ada dua tugasan. Iaitu tugasan pertama, pengurusi majlis. Tugasan kedua, menaikkan bendera. Bila ada dua tugasan, maka boleh ada pengulangan pasangan. Okey, jadi pasangan pertama adalah AC, Aizat Ching. Okey, tak boleh Aizat Badrul sebab Aizat Badrul kedua-duanya lelaki. Keduanya adalah AE, ketiganya adalah AF. Begitu juga bagi B, kita akan ada BC, BE dan BF. Okey, so sekarang ni C pula. Boleh tak C berpasangan dengan A? Sebab kita dah ada A pasangan dengan C. Kan orang yang sama. Jawapan untuk kes ini boleh sebab ada dua tugasan. Bila ada dua tugasan boleh ulang menjadi CA. Walaupun dah ada AC kita boleh ada CA. Kemudiannya CB. Walaupun dah ada BC kita masih lagi boleh buat CB. Dan seterusnya sama je lah. EA, EB dan FA, FB. Inilah ruang sampel yang kamu kena tulis. Ini satu soalan yang saya dapat daripada pautan Telegram. Saya baca yang bahasa Melayunya. Sekumpulan 3 orang murid lelaki dan 2 orang murid perempuan iaitu Abu, Bala, Chong, Dahlia dan Elisa menyertai satu kajian. Okay. Setiap hari 2 orang murid dipilih secara rawak. Tengok yang ni tidak dinyatakan lelaki dan perempuan. Maksudnya lelaki-lelaki pun boleh, kejap lagi perempuan-perempuan pun boleh. Yang penting berpasangan. Okay. So, sebelum buat lagi jauh, saya akan wakilkan setiap nama dengan huruf macam biasa. Kemudian, ayatnya. Murid pertama akan menulis laporan. Manakala murid kedua akan membentang kajian. Jadi di sini kita ada dua tugasan, iaitu tugasan tulis laporan dan juga bentang kajian. Bila ada dua tugasan, kamu boleh ada pengulangan pasangan. So, pasangan yang pertama ialah Abu Bala. Kedua, Abu Chong. Ketiga, Abu Dahlia. Keempat, Abu Elisa. Okay. Apabila kita nak mulakan pula kebarangkalian ruang sampel yang bermula dengan Bala, boleh tak sekarang ni Bala Abu? Jawapannya boleh. Sebab ada dua tugasan, maka boleh ada pengulangan. Jadi kita boleh ada BA pula. Walaupun dah ada AB, kita boleh buat BA. Seterusnya BC, BD dan BE. Begitu juga Chong, kita akan ada CA, CB, CD, CE. Tengok AC dah ada, kita boleh buat lagi CA. BC dah ada, kita masih lagi boleh buat CB. Itu maksudnya ada pengulangan. Dan saya habiskan untuk Dahlia pula dan juga Elisa. So saya dapat 20 ruang sampel. Saya ambil contoh soalan SPM 2015. Okey, dalam soalan ni dia kata, pada hari sukan sekolah, ahli pasukan pengakap dan ahli kadet polis adalah terlibat dalam jawatankuasa keselamatan. Ali, Ben, Chong dan Daniel daripada pasukan pengakap. So, saya wakilkan keempat-empat pelajar ni dengan huruf A, B, C, D. Manakala John, Ken dan Lim daripada kadet polis. Saya senaraikan ketiga-tiga nama juga menggunakan huruf. Bertugas bagi acara larian 400 meter. Mereka bertugas secara berpasangan, seorang pengakap dan seorang kadet polis. Tengok dekat situ. Bilangan tugasan yang dinyatakan dalam soalan ini hanya satu, iaitu bertugas bagi satu acara saja, iaitu acara 400 meter. Kalau disebut kepada dua acara, contoh 400 meter dan 800 meter, itu barulah kita kata ada dua tugasan. Yang ni tugas bagi satu acara, iaitu larian 400 meter. Bila ada satu tugasan saja, maka tiada pengulangan. So, kita boleh mula nak senaraikan. Tapi sebelum kita nak senarai, kita tengok ayat seterusnya ialah seorang pengakap dan seorang kadet polis. Bermaksud Ali tidak boleh berpasangan dengan Ben, kerana Ali dan Ben kedua-duanya pengakap.
So Ali mesti berpasangan dengan Ali mesti berpasangan dengan John. Ali juga mesti berpasangan dengan Ken. Atau Ali berpasangan dengan Lim, iaitu pengakap dan kadet polis. Habis tugasan untuk Ali. Ben pun macam mirip macam tu jugalah, iaitu BJ, BK, BL. Kemudian CJ, CK, CL. Dan yang terakhir DJ, DK, DL. Boleh berlaku tak patah balik? Maksud tadi kita dah ada AJ, kita nak buat pula JA pula. Masih lagi kadet polis dan pengakap, boleh tak? Jawapannya tak boleh. Sebab hanya satu tugasan, maka ini sahajalah jawapannya. Tiada pengulangan. Ramai pelajar pada tahun ni buat kesalahan apabila mengulang. Mengulang bila dah ada AJ, dia orang ada lagi JA, kemudian JB. So semua tu akan menyebabkan kesalahan, hilang markah. 2018, sekali lagi soalan yang menggunakan nama sebegini dikeluarkan dalam SPM. Cuma baiknya soalan kali ni kita tak perlu wakilkan dah. Sebab soalan tu memang dah menyatakan Aiman itu sebagai A. Kita boleh rujuk ayat di bawah ni. Ayat di bawah ni dia ada tulis. Anda juga boleh menggunakan huruf seperti A untuk Aiman dan seterusnya. So kita tak perlu wakilkan lagi. Soalannya, jadual 1 menunjukkan beberapa ahli Persatuan Bulan Sabit Merah. Yang ini ahli Persatuan Bulan Sabit Merah. Dan Persatuan St. John Ambulance. Ini St. John Ambulance yang telah ditugaskan untuk satu tugasan luar di beberapa tempat sempena Hari Bendera. Okey. So mari kita kenal pasti. Ada berapa tugasan? Satu tugasan atau dua? Ramai pelajar dan guru-guru mempertikaikan bahawa soalan ini mempunyai lebih daripada satu tugasan kerana ianya menggunakan perkataan beberapa tempat. Okey, suka untuk saya ingatkan, beberapa tempat itu tidak memainkan peranan yang penting. Peranan yang penting ialah berapa tugasan yang diberi. Dan tugasan dah jelas dinyatakan ialah satu tugasan luar, satu sahaja. Dan satu tugasan bermaksud tiada pengulangan. Okey. Jadi apabila nak buat pasangan, kita boleh buat Aiman Fatin. Kita tak semestinya kena ambil lelaki perempuan, perempuan lelaki, tak semestinya sebab tidak dinyatakan. Kita juga tak perlu gabung Aiman terus dengan John. Untuk lain-lain pasukan juga tidak perlu sebab soalan ini hanya menyatakan dua ahli daripada persatuan itu telah diturunkan secara rawak di beberapa tempat. So dia nak cakap, dia kata pasangan saja. So kita boleh pasang macam mana pun kita nak. Cuma tidak boleh ada pengulangan sebab hanya ada satu tugasan. So kita ada AF, kita ada AC, kita juga boleh ada AJ iaitu Aiman dan John. Kita juga boleh ada AN dan kita juga boleh ada AM. Okey. Habis pasangan untuk A. Apabila kita nak mula untuk pasangan untuk F pula, okey, untuk F pula kita kena ingat ini hanya satu tugasan. Bermaksud apabila kita dah ada AF, kita tak boleh buat FA, tak boleh. Kita terus kepada FC, Fatin Sandy, FJ, FN dan FM. Begitu juga boleh kita turun lagi kepada Cindy, C. Okey, kita tak boleh buat dah CA sebab dah ada AC. Kita tak boleh buat CF sebab kita dah ada FC. So kita akan teruskan dengan CJ, CN, CM. Seterusnya JN, JM dan yang terakhir NM. Okey, itu sahaja ruang sampel yang kamu kena tulis. Okey, kamu jangan pelik kalau kamu buka beberapa buah buku di pasaran bagi soalan-soalan pasir, ada sesetengah buku meletakkan pengulangan bagi soalan ini. Okey, tapi untuk suka saya ingatkan, jawapan buku tersebut adalah salah. Jawapan yang sebenar ialah yang macam ni. Tiada pengulangan pasangan. Dan ini soalan yang terakhir, soalan SPM tahun lepas, baru je tahun lepas. Okey, jadual menunjukkan nama 4 orang murid lelaki dan seorang murid perempuan di SMK Pelangi yang ditugaskan untuk menaikkan bendera sewaktu perhimpunan sekolah. Ada Adam, Borhan, Chan, Daljit dan Elina. 2 orang murid dipilih secara rawak untuk menaikkan bendera. Anda boleh menggunakan huruf seperti A untuk Adam dan seterusnya. So tak perlu wakilkan dah. Kita cek ada berapa tugasan. Tugasan dia ialah untuk menaikkan bendera. Di atas dia tulis, di bawah ni pun dia tulis lagi sekali. Untuk menaikkan bendera. Dan itu saja tugasannya. Maka hanya ada satu tugasan.
Satu tugasan bermaksud tiada pengulangan. So, bila tiada pengulangan, pasangan pertama adalah Adam Borhan. Kedua, Adam Chan. Ketiga, Adam Daljit. Keempat, Adam Elina. Boleh tak sekarang ni kita buat pula BA, iaitu Borhan Adam? Jawapannya tidak boleh. Sebab hanya ada satu tugasan, bermaksud hanya ada satu pasangan yang sama. Tak boleh ulang. Jadi apabila dah ada A, B, kita tak boleh ada BA. Kita kena teruskan dengan BC. Borhan Chan, BD, Borhan Daljit dan Borhan Elina. Begitu juga untuk Chan. Chan terus kepada Daljit dan Chan Elina. Dan Daljit pula terus kepada Daljit Elina. Manakala pasangan bermula dengan Elina, tiada. Okey. Dan yang ni, kamu senarai betul semua macam ni, kamu akan dapat 2 markah dalam SPM. Alright, itu saja contoh yang saya akan kongsikan dengan kamu. So, sekarang saya ulang balik. Kaedah penentuan ruang sampel ni, ingat yang pertama kita kena kenal pasti berapa jumlah tugasan yang diberikan dalam soalan tersebut. Sekiranya hanya satu tugasan, maka tiada pengulangan. Hanya ada AB, tiada terbalik kepada dia, iaitu BA. Tiada. Sebaliknya, sekiranya 2 tugasan, kita ada pengulangan pasangan. Kita dah ada AB, kita boleh lagi ada BA. Dan yang kedua, kita bina ruang sampel mengikut arahan yang ditetapkan. Okey, kadang-kadang arahannya nak seorang lelaki dan seorang perempuan. So, mesti lelaki dan perempuan. Ada soalan kadang-kadang dia nak dalam sama jantina, lelaki dan lelaki atau perempuan dan perempuan. Ada soalan dia nak berpasangan kelab Bulan Sabit Merah dan St. John. Ada soalan dia nak boleh berpasangan sahaja. So, sama-sama St. John pun boleh, sama-sama Bulan Sabit Merah pun boleh. So, semua itu bergantung kepada soalan yang dinyatakan. Okey, dan sekadar itu saja perkongsian saya dalam video pada kali ini. Teruskan melayar video-video saya yang lain untuk mendapat tips dan teknik-teknik menjawab soalan SPM. Okey, sekadar itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.